Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dikasihi sekalian daripada seluruh Malaysia, didoakan dalam selamat dan berkat hendaknya. Lebih-lebih lagi penghujung bulan Syaban, tak berapa lama dah kita nak masuk bulannya Ramadan kita. Apakah boleh dengar jelas suara saya? Apakah boleh jelas dengar suara kita di sini? Cikgu Din, apakah boleh dengar jelas suara kita, Cikgu Din? Boleh dengar jelas ke suara kita? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Tun ada petang ini. Abang Haslin, Sally, Cikgu Din, Abang Sabri dari Johor pun ada. Begitu juga Syukri Idris, Kak Wan daripada Hulu Langat dekat dengan kita ni. Soleh daripada Dungun, Kak Mimi, rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Terima kasih Kak Kamsiah daripada Putrajaya. Baik. Pertamanya syukur kepada Allah lah, kita dipanjangkan lagi umur, dapat menyambung pengajian kita. Dan terima kasih Wan, Hakim bin Datuk Azam. Dan saya memohon maaf kerana pukul 3 petang tadi kita punya line di sini tak berapa nak jalan, tak berapa meluas dia punya liputan rangkaian dalam seminggu ini. Jadi saya beritahu kepada Cikgu Din kita menerusi Telegram Sahabat Ilmu, menerusi Telegram kita semua Sahabat Ilmu Ustaz Rashidi. Jadi saya maklumkan kita cuba buat selepas asar, macam waktu semalam juga 5.45 dan pukul 6 macam ini. Apa pun Allah Ta'ala rezekikan kita masa petang seperti ini ya, untuk kita teruskan pengajian kita, iaitulah pengajian siri Comparative Religion, perbandingan agama, yang sekarang kita sedang belajar satu buku kecil, iaitulah Benarkah Nabi Isa disalib. Dan kita dah bincang semalam daripada 3 bab dalam buku ini, Cikgu Din, kita dah bincang satu bab secara umum sahaja, iaitulah bab dosa warisan. Dalam buku ini ada 3 bab. Pertama, bab dosa warisan. Apa dia dosa warisan yang dipercayai oleh kawan-kawan kita daripada agama Kristian itu. Dan bab kedua ialah penebusan terhadap dosa warisan tadi. Maknanya dosa warisan tadi ditebus juga akhirnya, ya, dengan kematian Nabi Isa di atas tiang salib mengikut kepercayaan kawan-kawan kita agama Kristian. Dan yang ketiga ialah Trinity, iaitulah the Holy Trinity, kepercayaan kawan-kawan Kristian kita terhadap akidah bertuhan, Tuhan 3 dalam 1. Tetapi bukan 3, dia hanya 1. Bagaimana nak faham 3 dalam 1? Maka mereka menyebut inilah satu mystery of God, misteri ketuhanan, dan hanya orang yang sudah diberi hidayah baru boleh faham apa dia the Holy Trinity. Tapi tak apa, ini secara umum kandungan buku nipis ini 54 muka surat sahaja yang kita sudah membahaskan bab pertama semalam. Ya, ramai kawan-kawan tanya bagaimana nak join Telegram itu. Boleh berhubung Cikgu Din kita. Cikgu Din yang ada petang ni, tolong Cikgu Din ni, semua kawan-kawan kita ni
nak masuk ke Telegram sahabat kita. InsyaAllah sekejap lagi Ustaz Din, Cikgu Din akan tulis link dia di situ Abadin ni. Okey, baik. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita tak nak habis masa. Kita terus nak sambung. Benarkah Nabi Isa disalib? Seni berhujah, seni perdebatan dengan adab dan juga hujah yang baik, seni perbandingan agama. Ya, baik. Semalam kita dah bincang tentang dosa warisan. Saya ulang sikit. Dalam kepercayaan orang-orang Kristian ini, mereka percaya bahawa Adam membuat dosa pertama dengan makan buah larangan di dalam syurga. Samalah macam kita percaya juga dalam suratul Baqarah kita ada sebut. Samalah juga orang-orang Yahudi katanya percaya juga Adam buat dosa kerana dalil tentang ini ada dalam Taurat mereka. Seperti dalam The Book of Genesis bab ketiga ayat 6. Bab ketiga ayat 6 yang menceritakan Adam makan buah larangan itu setelah Hawa isterinya petik beri kepada Adam. Maknanya kita dah belajar semalam, ketiga-tiga agama ini, Yahudi, Kristian dan Islam, percaya peristiwa Adam makan buah larangan. Okey. Cuma yang membezakan kita dengan mereka, dengan Kristian khususnya, ialah konsep yang berlaku selepas buah itu dimakan. Kita percaya Adam telah membuat satu kesalahan makan buah larangan. Itu kita tak nafikan. Tetapi Islam yakin Allah sudah ampun Adam. Sudah ampun dah Adam. Ya, yang hanya makan sebiji buah. Islam yakin sudah ampun. Ini berdasarkan ayat daripada surah Taubah. Dalam surah Al-Baqarah. Ini ayatnya dalam surah Al-Baqarah yang menyebut tentang fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam itu sudah diterima taubatnya dan sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat lagi penyayang. Maknanya sekarang konsep dosa warisan yang kita bahas dalam rukun iman kawan-kawan Kristian kita ini, kita percaya sudah pun selesai kerana Allah sudah ampun Adam. Nasnya dalam Al-Quran kita. Tetapi sahabat-sahabat kita daripada agama Kristian, sepejabat, seperumahan, sepermainan daripada kecil, dalam ruang lingkup nak dakwah pada mereka, kita nak tahu sikit sebanyak apa yang mereka prinsip, akidah, percaya itu. Mereka percaya sebaliknya Adam tidak diampunkan. Adam tidak diampunkan. Bila Adam tidak diampunkan, anak-anak Adam dan cucu, cici, cuwi, capai, lambai Adam, keturunan Adam sampai sekarang, kita keturunannya Adam, generasi daripada Bani Adam itu, kesemuanya mewarisi dosa warisan itu. Semuanya mewarisi dosa warisan itu. Dosa warisan itu. InsyaAllah sahabat-sahabat, sekejap lagi Cikgu Din dia akan tulis link sahabat Telegram, insya-Allah ya. Sekejap lagi. Cikgu Din akan tulis di bawah itu link sahabat ilmu Ustaz Datuk Rashidi dalam Telegram kita. Nanti kita cuba tengok link tu sekejap lagi. Sekarang kita nak fokus dulu kepada perbincangan ini. Baik, tulis nota. Jangan ingat benda-benda lain, jangan main benda-benda lain. Ya, tulis nota ni tuan-tuan, ya, tulis. Saya sudah pun susun dengan cara mudah pada tuan-tuan. Okey, baik. Itu dosa warisan. Adam buat dosa makan buah larangan, Allah tidak ampun. Ni menurut Kristian. Bila Allah dah ampun, dosa tu kekal dengan Adam. Bila Adam dapat anak, anaknya mewarisi dosa tadi. Dapat cucu, cicit, generasi sampai kita sekarang. Kita keturunan Adam kan. Maka kita sudah menanggung dosa warisan itu. Ini menurut kawan kita Kristian. Dan semalam saya ucapkan terima kasih kepada satu orang pendengar di dalam kuliah siri perbandingan agama kita ini yang saya jangkakan seorang Kristian.
Iaitulah saudara Freddy. Terima kasih kepada saudara Freddy saya yang sudi meluangkan masa dengar perbahasan kami semalam, perbahasan kita semalam tentang Kristian dan Islam. Soalnya ada saudara Freddy bertanya di ruangan komen. Ya, kenapa kita nak mesti orang kata apa ni bincang tentang keadaan mereka di akhirat nanti. Tidakkah Tuhan di slashnya God, di slashnya Allah akan membalas kebaikan keburukan manusia. Jadi biarlah Kristian dengan kepercayaannya, kata saudara Freddy kita, dan Yahudi dengan kepercayaan mereka, Muslim pun dengan kepercayaan mereka, dan dengan itu kita akan hidup aman damai. Betul. Apa yang disebut oleh saudara Freddy saya, yang saya beranggapan melalui penulisan itu, melalui terminologi yang digunakan dalam ruangan komen itu, saudara adalah seorang Kristian. Apa pun kita perlu ingat. Sebenarnya apa yang kita buat petang-petang ini, belajar bawah pokok ini, tak lain tak bukan mengenali asas kepercayaan kawan-kawan Kristian kita, sebagaimana mereka juga kenal kepercayaan orang-orang yang Islam. Keduanya pula, bila kata biarkan Kristian dengan agamanya, Yahudi dengan agamanya, saya ingat ini bertentangan dengan saranan kitab Bible Kristian itu sendiri, yang mana suruh melebarkan fahamannya Kristian itu sendiri kepada manusia seluruhnya. Ini disebut seperti kata Nabi Isa mengikut kepercayaan saudara Freddy dan rakan-rakan. Kata Nabi Isa sendiri, pergilah kamu ke seluruh dunia dan jadikan manusia ini muridku, yakni menerima ajaranku, jadi apostel, pembantu, penerima, beriman. Dan keduanya pula, apabila ayat disebut dalam John, saudara Freddy boleh tengok dalam kitab saudara, saudara lebih tahu. Dalam The Gospel of St. John chapter 3 verse 16. John 3:16. Apa disebut? For God so loved the world that he gave his only begotten son. Kerana Allah sangat sayang manusia di bumi, diberinya anak tunggalnya. He gave his only begotten son. Dia beri anak tunggalnya Nabi Isa supaya disalib untuk tebus dosa manusia. Dan sesiapa yang percaya peristiwa penebusan itu, mana bila sebut sesiapa yang percaya, orang Kristian bertanggungjawab berdakwahkah kepada bukan Kristian untuk beri mereka percaya. Sebab ayat ni kata siapa percaya dia akan selamat. Dan ramai kawan-kawan Kristian kita, termasuk pemuka Kristian pun. Saya ramai kawan-kawan, termasuk kalau tuan tengok di TV Hijrah pun, kita menjadi tamu Brother Jason Leong. Brother Jason Leong itulah satu penaung seingat saya bagi generasi baru Kristian, dan ketika itu saya mewakilinya Islam, ya, Muslim, komuniti Muslim, dalam bual bicara lebih 1 jam itu di TV Hijrah. Makna perbincangan ada. Makna saya yakin beliau sedang beramal dengan apa yang dituntut oleh agama Kristian, bagaimana nak beri manusia percaya kepada jalan keselamatan ini. Waktu yang sama Muslim pun begitu juga. Kawan-kawan Kristian yang baik, bagaimana kita nak dia yang baik itu kekal dalam akidah yang baik dan benar pula. Atas dasar itu Brother Freddy yang menulis komentar semalam dengan bahasa yang baik. Mana baik, jaga bahasa beliau bagus cara menulisnya komen. Cuma saya bertanggungjawab untuk terang kenapakah kami Muslim belajar tentang akidahnya kamu, kerana kebanyakan kawan-kawan Kristian kita yang baik, yang kita rasa tanggungjawab untuk mereka berakidah pun dengan akidah yang benar. Bahkan Nabi SAW pada tahun 10 Hijrah, kita tak lupa, datangnya sekumpulan uskup, reverend, most reverend, cardinal, archbishop, paderi daripada Najran, sekumpulan
paderi Kristian daripada Najran datang ke Madinah. Lalu berlakunya dialog cara yang baik tentang siapakah Tuhan yang sebenar, yakni Allah, mesti dengan syarat-syarat yang benar, tidak boleh disyirikkan, dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terima kasih saudara Freddy di atas pandangan dan komentar, tapi saya dah jawab secara ringkas ya, secara ringkas. Okey, baik. Bab kedua yang kita nak bincang ni petang ni Wan, Kak Siti Fatimah, Kak Nurliang Abdul Kadir. Yang kita nak bincang petang ini tak lain tak bukan, iaitulah berkenaan bab keduanya, penyaliban Nabi Isa. Ya, setelah dosa warisan tadi yang kita belajar dalamnya siri pertama semalam, dipercayai sebagai dosa yang tidak diampunkan Allah kepada Adam. Maka kita keturunan Adam berjangkit dosa itu secara automatik. Maka Allah sayang sangat manusia di bumi. Bila sayang, Allah nak ampun dosa itu. Bila Allah nak ampun, Allah nak korban. Allah nak korban. Korban yang dilakukan mestilah korban yang suci kepada Tuhan yang Maha Suci. Nak korban lembu, kerbau, kambing, biri-biri, Allah tak makan daging. Nak korbannya tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran seperti Habil anak Adam yang mengorbankan binatang ternakannya, Qabil pula korbankan sayur-sayurannya di puncak gunung. Tengok tafsir Habil dan Qabil, dan Allah tak makan pula tumbuh-tumbuhan. Maka nak korban manusia atas tiang salib, semua manusia tak bersih, berdosa, ada dosa automatik daripada Adam. Bila kita nak korban pada Tuhan, tentu benda yang suci, baik, sempurna dan sebagainya. Maka satu-satunya benda yang suci, yang baik, yang sempurna, hanya Tuhan saja. Hanya Tuhan saja. Hanya Tuhan saja. Maka sudah tentulah Tuhan yang Maha Suci ini, bila nak korban pun mesti benda yang suci, mengikut kepercayaan orang-orang Kristian. Kawan-kawan kita Kristian di dalam ni, mungkin ada yang dengar petang ini. Cuba dengar. Kalau silap saya, tolong tulis komen di bawah, kita akan bincang. Maka Allah telah pun mengirimkan anak tunggalnya. Ini disebut dalam Bible tuan-tuan. Dalam John 3:16. The Gospel of St. John 3:16. For God so loved the world, kerana Allah sayang sangat. So love, sayang sangat kepada manusia di bumi. For God so loved the world that He gave, dia telah beri. That He gave His only begotten Son. Sebab tu dia beri anak tunggalnya. Siapa? Isa bin Maryam. Yang diyakini Son of God, anak Tuhan. Menurut kepercayaan tuan-tuan, Son of God, kepercayaan tuan-tuan. Maka dia diberi untuk apa? 2000 tahun yang lalu, untuk disalib, dikorbankan di atas tiang salib. Pada hari Jumaat pukul 3 petang itu, yang mereka wujudnya Good Friday. Pada hari Jumaat, jam 3 petang dulu, Cikgu Din, Mak Ani, pada 2000 tahun yang lalu, untuk disalib, dikorbankan kepada Tuhan. Maka sesiapa, itu yang disebut dalam John 3:16 ni. Sesiapa, that whosoever believe, sesiapa yang percaya, mereka dapat everlasting life. Mereka dapat kebahagiaan hidup yang kekal, tidak binasa, kerana mereka percaya akidah kita sudah ditebus dosa yang kita warisi dari Adam. Dosa itu ditebus dengan kasih sayangnya, sanggup mati, sanggup sakit, disalib atas tiang salib. Siapa? Nabi Isa. Siapa Nabi Isa mengikut mereka? Anak Tuhan dan juga Tuhan. Okey, sekarang dah tahu. Sekarang sahabat-sahabat dah faham. So, yang kita nak bincang ni, apakah benar penyaliban itu berlaku? Kalau mengikut Bible Kristian, betul. Kalau mengikut Bible sahabat-sahabat kita Kristian itu, Bible bohok Kuala Berang yang sekarang dah berakidah Kristian juga itu, Bible
sahabat-sahabat saudari Islam kita dahulu yang baru ni viral videonya, murtad. Cerita sejak bila murtad, sejak bila jadi paderi, termasuk isterinya, termasuk anak-anaknya. Kalau mengikut Bible mereka itu, saya pun tak bawa contoh Cikgu Din, Abang Aslin. Di rumah ada banyak Bible. King James Version, New King James Version, New Translation pun ada. Kemudian Bible Arab, Alkitabul Muqaddas ada. Bible Melayu, Alkitab Berita Baik ada. Besok siri ketiga, siri akhir, kita tunjuk contoh Bible Melayu dan Bible Arab. Dalam Bible mereka memang sebut Isa bin Maryam disalib. Ini satu pertembungan besar dengan kita yang kita tak percaya Isa disalib. That's why buku kita ni nama Benarkah Nabi Isa disalib? Apakah benar Nabi Isa disalib? Menurut Kristian benar. Menurut kita tidak. Kita dah sebut kenapa disalib, untuk tebus dosa warisan. Soalnya, di mana tempatnya dalam Bible itu sebut tentang Isa bin Maryam disalib? Tak lain tak bukan di dalam 4 gospel terkenal. 4 gospel dalam New Testament, Perjanjian Baru. Dalam the Gospel Saint Matthew, Mark, Luke and John. Matthew, Mark, Luke and John. Dalam Matthew, Cikgu Dim, bab 27 ayat 45 hingga 50. Dalam The Gospel of Saint Mark, bab 15 ayat 33-34. Dalam The Gospel of Saint Luke, bab 23 ayat 46. Dalam The Gospel of Saint John, bab 19 ayat 28, 29, 30. Disebut 4 tempat ini dalam Gospel mereka, bahawa Isa bin Maryam disalib pukul 3 petang hari Jumaat. Maka bila dia disalib, dengan kesakitan disalib, mati, darahnya mengalir atas bumi ini, sebenarnya dia sayang sangat kepada kamu. Dia menjadikan dirinya tebusan kepada Bapanya di syurga untuk mengampunkan dosa kamu. Maka kamu kena terima kasih. Nak terima kasih macam mana? Percaya peristiwa itu. Isa datang, dibunuh. Isa datang, dibunuh, barulah kamu mendapat kehidupan yang kekal dengan akidah, dengan kepercayaan seperti ini. Sebab itu saya tanya pada rakan-rakan Kristian, saya tanya. Apa yang saya tanya iaitulah, apakah boleh diterima akal? Boleh diterima akal, sahabat-sahabat sekalian, satu agama yang mengatakan kasih sayang, love, rahmat, baik, silaturahim. Allah tidak boleh mengampunkan dosa Adam alaihi salam yang hanya buat kesalahan, makan buah sebiji aja pun. Seperti mana Islam percaya, makan buah sebiji kesalahan tapi Allah ampun. Fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Soalnya sahabat-sahabat kita dalam agama Kristian, kita bertanya dengan baik. Sebagaimana saudara Freddy buat komen semalam dengan baik. Yang saya yakin beliau agamanya Kristian, bukan Muslim. Beliau bertanya dengan baik, kita pun terang harapnya dapat diterima dengan baik. Dan saya pun bertanya dengan baik. Apakah logik satu kesalahan yang dibuat oleh Nabi Adam hanya makan sebiji buah sampai Allah tak ampun? Dahlah tak ampun, dosa Adam diwarisi pula. Kalau tuan-tuan, ya, kembar lah, lahir sebagai kembar. Kembar tuan-tuan buat jenayah, adakah tuan kena bertanggungjawab? Adam buat kesalahan, adakah kita anak cucunya kena tanggung kesalahan Adam? Itu soalnya. Dan Al-Quran jelas beritahu pada saudara-saudara saya daripada agama Kristian. Apa disebut? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tak akan tanggung dosa orang lain. Awak buat salah, awak tanggung. Awak buat silap, Adam makan buah larangan, awak tanggung. Jangan sampai kami jadi susah. Sebab waktu kamu buat, kami belum lahir untuk larang kamu. Jangan buat. Nanti dosa kamu berjangkit pada kami. So, Islam fitrahnya agama itu sehingga menyebut siapa buat dosa, dia tanggung dosanya. Tetapi, itu yang saya tanya. Adakah boleh diterima dan logik?
Adam buat dosa, dalam syurga lama dah. Kita yang lahir sebagai keturunannya mesti menanggung dosa itu. Kalau tuan kata boleh diterima logik akal, saya tak tahu bagaimana tuan berfikir. Kalau tuan kembar 2 orang, kembar, lahir sebagai kembar, seorangnya buat dosa, bunuh orang kah, wa na'uzubillah, atau merompok kah, adakah tuan yang tak terlibat tapi kerana kembar, kerana keturunan, kerana satu rahim, mesti tanggung dosanya? Mesti tanggung dosanya? Tetapi kawan-kawan Kristian kita percaya. Sebab itu saya tulis dalam buku ini, kalaulah mereka percaya, mereka mesti percaya kepada Bible mereka. Apa Bible mereka sebut? Bible sebut tidak ada dosa yang boleh diwarisi kepada orang lain. Bible menafikan dosa boleh diwariskan. Kat mana ayatnya? Saya bacakan. Supaya tuan-tuan tengok buku di rumah. Tengok Cikgu Din. Cikgu Din, tengok buku di rumah. Tengok ni dalil-dalil dalam kitabnya mereka. Ya, cuba tengok. Pertama, Al-Quran kata, wala taziru waziratun wizra ukhra. Apa ni, setiap orang tidak tanggung dosa orang lain. Okey, selesai. Soalnya kawan Kristian kita tak percaya seperti konsep kita dalam agama Islam. Baik, maka kita datangkan kepada mereka dalil dari kitab mereka sendiri pun yang tolak idea dosa warisan. Kat mana? Dengar saya baca. Dalam Old Testament, dalam Old Testament, nanti ada kawan-kawan yang kata itu Old Testament, kami nak dengar New Testament. Dengar sampai habis. Old Testament, dalam Jeremiah chapter 31 verse 30, bab 31 ayat 30, dalam Jeremiah, in English Jeremiah. Cuba tengok apa disebut ya. Tetapi sesiapa yang makan anggur yang masam, tengok tu, dia sendirilah yang akan merasa masamnya. Siapa makan anggur yang masam, dia sendiri yang rasa masam, orang lain tak rasa. Setiap orang akan mati kerana dosanya sendiri. Tengok tu. Dosa sendiri, dia tak bertanggungjawab dosa orang lain. Baca lagi. Dalam perjanjian lama lagi juga. Ni kita sebut dalil-dalilnya. Dalam Yehezkiel. English sebut Ezekiel. Bab 18 ayat 20. Chapter 18 verse 20. Apa disebut? Orang yang berdosa akan mati. Seorang anak tidak menanggung akibat daripada dosa bapanya. Dengar tu. Bible sebut. Seorang anak tak tanggung dosa bapanya. Mana nak cari lagi satu statement yang clear, yang jelas seperti ini. Setiap anak tidak tanggung dosa bapanya. Demikian juga seorang bapa tidak menanggung akibat dari dosa anaknya. Seorang yang baik akan menerima ganjaran kerana kebaikannya. Dan seorang yang jahat akan menanggung akibat dari kejahatannya. Mana setiap orang dia tak tanggung dosa orang? Tidak. Dia tanggung dosa sendiri. Benar. Benar sahabat-sahabat saya. Sama ada Kristian ataupun Muslim. Ya. Begitu juga dalam perjanjian baru. Sebab ada yang kata tu dalil perjanjian lama. Kami nak perjanjian baru. Okey. Perjanjian baru. Dalam Matthew chapter 16 verse 27. Matthew bab 16 ayat 27. Apa disebut? Anak manusia sudah hampir tiba bersama para malaikatnya dengan kemuliaan Bapanya. Pada masa itu, yakni kelak, bila Allah nak berhukum kepada manusia, dia yakni Allah membalas tiap-tiap orang menurut kesalahannya sendiri. Kita tak bertanggungjawab dosa Adam, kesalahan Adam. Tiap-tiap orang. Dalam Matthew bab 16 ayat 27. Tiap-tiap orang menanggung dosanya sendiri. Ini di dalam perjanjian baru. Lagi dalam perjanjian baru lagi. Sebab mereka kata kami nak dengar dalam perjanjian baru. Ya, ini perjanjian baru. New Testament, the Gospel St. Matthew. Perjanjian baru Matthew chapter 19 verse 14. Bab 19 ayatnya 14. Apa disebut?
Jesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, biarlah kanak-kanak itu datang kepadaku. Jangan larang mereka. Kerana orang seperti inilah yang menikmati pemerintahan Allah, yakni masuk syurga, selamat. Siapa kanak-kanak? Walaupun baru saja lahir sudah ada tanggung dosa Adam. Kalau ada dosa, macam mana nak menikmati kehidupan yang baik? Maka di sini nak menunjukkan fitrahnya perkataan Nabi Isa sendiri, kanak-kanak itu suci. Tidak perlu dibaptize, tidak perlu diajar mereka percaya Isa itu menebus dosa mereka. Ya, sahabat-sahabat sekalian. Lihat, Bible pun turut membenarkan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Ini petikan daripada dialog kami. So, apa yang kita nak nyatakan dalam bab kedua secara umum ini untuk mengenali akidah sahabat-sahabat kita agama Kristian, dan mudah kita nak berdakwah dengan bertanya, bukan paksa tanya. Sebagaimana mereka tanya kita. Kalau betul Nabi Muhammad itu Al-Quran bergerak, sedangkan Al-Quran sebut dia berkahwin 4 saja, kenapa dia kahwin lebih daripada 4? Al-Quran suruh kahwin 4 saja. Apa ni maksimumnya? Ya, poligami, yakni polyandry and polygyny. Kenapa Nabi Muhammad berpolygyny sehingga lebih daripada 4? Betulkah Muhammad itu buta huruf? Kalau dia buta huruf, mengapa wahyu pertama yang turun kepadanya di Gua Hira masih Allah suruh dia Iqra, bacalah? Tidakkah Allah lupakah Allah Muhammad itu buta huruf? Ini soalan yang sudah ditanya kepada kita dan sudah kita jawab. Jadi dalam ruang lingkup dakwah ni, kita nak bertanya kawan-kawan kita begitu juga. Logikkah tuan? Adam buat dosa. Dosa itu kami kena tanggung. Dan apalah besar sangat dosa Adam makan sebiji buah. Sehingga kan Allah mesti kirim anaknya sendiri sebagai korban 2000 tahun yang lalu untuk mati, dibunuh. Tuhan dibunuh di atas tiang salib. Rakan-rakan Kristian yang dengar petang ini, cuba dengar dan cuba jawab apa yang saya kata ni. Sebab itu saya katakan, kami mengajak kepada Islam agama fitrah. Setiap dosa orang tidak ditanggung oleh orang lain. Allah Maha Pengampun, apatah lagi dosa kecil sangat makan sebiji buah. Pembunuhan adalah benda yang tak patut berlaku dalam nak dekatkan diri dengan Tuhan, maka percaya pembunuhan untuk tebus dosa. Sedangkan Allah Maha Pengampun, dosanya pula tidaklah besar. Bahkan saya tanya, andai kata Adam tidak makan buah larangan. Cuba dengar betul-betul. Andai kata Adam tidak makan buah larangan, dia tak makan, maknanya dia tak buat salah. Adakah Isa akan diutus ke bumi? Cuba dengar tu. Kalau Adam tak makan, tak buat kesilapan makan buah larangan yang menyebabkan manusia berdosa secara automatik itu, adakah Isa masih akan diutuskan ke bumi untuk tebus dosa warisan? Tak akan berlaku. Sebab Isa memang jelas dalam Bible Kristian kata datang untuk menebus dosa warisan. That he gave his only begotten son dalam John 3:16 itu. Maknanya kalau Adam tak buat dosa, Isa tak akan datang. Bila Isa tak akan datang, tidak wujud agama Kristian. Tidak wujud. Jadi apakah boleh kita kata? Adam di-set up untuk buat dosa supaya Isa mesti datang, lalu agama Kristian pun wujud. Adakah begitu? Ini saya katakan pada tuan-tuan, dalam siri yang kedua ini kita dah bahas tentang penebusan, penyaliban Nabi Isa alaihissalam mengikut kepercayaan saudara-saudara daripada agama Kristian itu. Dan kita telah nyatakan dalil-dalilnya. Kita nyatakan versinya dalam perjanjian lama dan perjanjian barunya yang menafikan adanya dosa warisan. Seperti Ezekiel bab 18 ayat 20. Jeremiah bab 31 ayat 30. Dalam Matthew bab 16 ayat 27. Dalam Matthew lagi juga bab 19 tadi. Kita dah sebut bagaimana dalil di dalam kitab Bible itu sendiri menafikan ada dosa warisan.
Sebab itu saya berharap sahabat-sahabat Muslim kita dapat memahami hujah ini dan kita menyampaikan dengan baik, jaga akhlak, tidak mencerca agama lain. Sebaliknya, saya nak tahu apa yang awak beritahu saya sebagai Muslim tak boleh terima. Adam buat dosa, dosanya tak diampunkan. Keturunan Adam mesti menanggung dosa Adam. Jadi kami Muslim tak boleh terima sebab adakah kesalahan orang lain kita kena tanggung. Dan apa yang pelik lagi bila kami baca di dalam kitab kamu yang menafikan setiap dosa ditanggung oleh dia sendiri, tak berkait orang lain. Seperti dalamnya Ezekiel 18 ayat 20 tadi, jelas sebut seorang anak tidak menanggung dosa bapanya. Setiap bapa tidak menanggung dosa anaknya. Maka itu yang kita nak orang kata bincang, nak bertanya. Kalau kamu ajak kepada agama kamu, inilah akidah-akidahnya yang kami mesti terima baru dapat berakidah dengan akidah seperti anda. Lalu kami tanya, apakah logik? Boleh diterimakah? Ada beberapa rakan kata kita tak boleh ikut logik agama. Saya kata betul. Soal logik yang saya maksudkan di sini, apa yang diajar kepada kita tidak sama dengan apa yang disebut dalam Bible itu sendiri. Bila dia ajar kita menanggung dosa warisan, tapi Bible menafikan ada dosa boleh diwaris-wariskan, yang mana satu kita nak ikut? Bible kah? Gereja kah? Apabila disebutnya tentang Adam mesti buat dosa, walhal dosanya hanya makan sebiji buah, dan Allah Maha Pengampun, kepercayaan Kristian pun kasih sayang, love dalam agama ini. Adakah sehingga terpaksa kirim anaknya tunggal itu untuk dibunuh, itu kasih sayang? Sedangkan Allah boleh ampun hanya kesalahan makan sebiji buah. Dan apa jadi kalau Adam tak buat dosa? Bila Adam tak buat dosa, tak ada dosa warisan. Bila tak ada dosa warisan, masihkah Isa akan diutuskan? Sebab jelas dalam Bible menyebut untuk menebus dosa kita. Inilah rukun yang paling besar dipercayai dalam John 3:16 itu. Atas dasar itu, Muslim kukuhkan pengetahuan agama. Simpan dalam hati untuk berniat nak dakwah kepada rakan-rakan supaya mereka nampak Islam sebenar begini. Dan kita jaga adab. Kita tak cerca agama lain. Kata Al-Quran, wala tasubbul ladina kafaru, jangan kamu cerca agama lain. Sebab nanti mereka akan mencerca Islam dan Allah. Fayasubbullah. Mereka akan menghina Allah. Kerana nak marah kita tak ada adab. So apa yang kita buat ini tu saya kata bincang ataupun dialog dengan harmoni. Sebagaimana yang kami orang Islam sudah terima banyak sahabat-sahabat pada Kristian yang berdakwah kepada orang Islam kami. Kalau tak ada perkara tu berlaku di Malaysia, masa kan ada orang memeluk Islam, memeluk agamanya Kristian dan berani pula buat video secara terbuka, berbangga pula sudah keluar daripada Islam dan menjadi Kristian. Tapi kami tidak silapkan agama Kristian itu. Apa yang kami nyatakan di sini ialah mereka berusaha nak tarik orang kepada agama mereka kerana mereka yakin ini agama yang betul, biar manusia berakidah dengan akidah yang betul. Tetapi kami pun begitu juga yakin Islam itu inna dina indallahi Islam, satu-satunya agama di sisi Allah. Maka kami bertanggungjawab tarik kawan-kawan kami yang baik, yang belum beragama Islam, mudah-mudahan menerima Islam dengan dialog ini. Dan sudah tentu hidayah tu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat sekalian, tamatlah bab kedua petang ini. Saya akan baca komen sebentar lagi untuk tengok kalau ada rakan-rakan Kristian yang masih bertanya soalan, yang mahu penjelasan, maka kita akan ulas dalam siri yang berikutnya. Terima kasih kepada saudara Freddy yang membuat satu respon semalam dengan baik, dengan niat berbincang, dan telah pun saya jawab setakat yang saya mampu. Saya berharap kita terus bersahabat dengan baik, dengan akhlak yang elok dan menyimpang niat untuk bagaimana kita nak selamatkan rakan-rakan supaya berakidah dengan akidah yang benar. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.